Dia tanya, dia kata ada orang suruh tanya. Biasalah soalan macam tu pula. Ada orang suruh tanya, dia kata ada seorang sahabat dia insaf, ingin bertaubat, jadi lagu mana nak buat, dia kata. Kesalahan apa? Dia kata kesalahannya ialah dia pernah bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan. Menyesal dah, patut nak buat lagu mana? Nak buat lagu mana? Apabila sedar dan kembali pada Allah, lepas dah berlaku ni, lagu mana? Cukup ke dengan bertaubat saja atau bagaimana? Sebab dia tanya dah. Kalau tanya dah, aku nak buat lagu mana? Okay. Berhubung dengan bersetubuh di bulan Ramadan ini termasuk dalam kategori al-kabair, dosa-dosa besar. Fardu rukun Islam ni puasa fardu rukun Islam pula. Tiba-tiba dia melanggar dasar-dasar yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, iaitu bersetubuh di siang hari. Maka bagaimana dia nak buat? Okay. Tak cukup dengan taubat saja. Taubat wajib dah. Okay. Taubat ni pula mesti memenuhi syarat-syarat taubatan nasuha. Taubat nasuha yang biasa dah kita dengar, yang disebut oleh para ulama, Imam Nawawi dan lain-lainnya. Ada beberapa syarat. Yang pertama, dia kena menyesal. Kalau tak menyesal, tak boleh. Dia kena berazam tak akan buat lagi. Dan dia benci terhadap perkara itu dan dia tidak mahu mengulanginya lagi. Itu syarat-syarat dia. Dan kalau melibatkan dosa-dosa besar ni, kena istighfar, mohon ampun dengan Allah dengan sungguh-sungguh. Semayang sunat taubat, mohon dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun ampun dengan sungguh-sungguh. Dan kalau melibatkan kesalahan yang ada kafarah, ada denda yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, dia kena laksana denda tu. Tak boleh taubat saja. Dia curi barang orang, umpamanya, tak boleh dia taubat saja. Dia kena mengembalikan barang yang dia curi itu. Itu syarat taubat. Kalau dia ambil barang orang, habis dah makan, nilai barang yang dia ambil, dia curi lembu, dah habis dah makan, ayam, kena ganti nilainya. Kalau melibatkan undang-undang hudud dan undang-undang ni berjalan di zaman dia hendaklah mengizinkan undang-undang itu dilaksanakan ke atasnya. Kalau dia ditangkap lah. Kalau dia mencuri, dia ditangkap. Kalau dia berzina, dia ditangkap, ada saksi. Dia rela diri dia dijatuhkan hukuman. Kalau orang tak tahu, memadai dengan dia bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam perkara yang melibatkan kafarah ni, dia kena laksana kafarah. Ada yang tak tahu, Maisura semua ni tahulah, kalau tak tahu. Jadi kafarahnya disebut di dalam hadis-hadis Nabi-Nya, antaranya dalam hadis yang sahih. Nabi SAW duduk dengan para sahabat, tiba-tiba mari seorang, dia kata, binasa dah saya ya Rasulullah, punah dah saya. Nabi kata, pasal apa binasa? Dia kata dia bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan. Lalu Nabi tanya dia, kamu ada seorang hamba untuk dimerdekakan? Dia kata, tak ada ya Rasulullah. Rasulullah tanya pula dia, memboleh puasa 2 bulan berturut-turut? Kebetulan orang hari ni tua dah, tak orok dah dan muzur. Tapi benda tu dak muzur ni. Berlaku juga. Dah. Okey. Umur 80 lebih pun dah puasa dak orok. Tapi nafsu tu masih ada, katakan. Berlaku juga kena kafarah. Sebab tu Nabi tanya, mau mampu tak puasa 2 bulan betul-betul? Sebab dia pun uzur, kelihatan pun uzur. Dia kata tak mampu dah ya Rasulullah. Hendaklah kamu memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Nabi tanya, ada makanan tak?
Ya makanan pun tak ada ya Rasulullah. Nak pergi makan ke orang miskin 60 orang. Akulah keluarga yang paling miskin di Madinah ni ya Rasulullah. Nabi tak kata apa, dia pun duduk. Berlalu masa ada orang wari hadiah wakhema pada Nabi. Nabi tanya, mana orang awak tadi? Dia kata, saya ya Rasulullah. Ambil wakhema ni, pergi bagi ke fakir miskin 60 orang. Dia kata pula pada Nabi, ya Rasulullah, di Madinah ni tidak adalah keluarga yang paling miskin melainkan keluarga saya ya Rasulullah. Begitu sekali. Nabi kata, ambil kema ni, balik makan keluarga kamu, kata Nabi SAW. Bertaubatlah kepada Allah dan puasalah qada sehari, kata Nabi. Nabi suruh puasa juga sehari. Sehari mampu 2 bulan betul-betul ni tak mampu. Berdasarkan kepada hadis ini, dan hadis ini sahih, yang pertama sekali kena merdeka hamba yang mukmin. Sebutlah hadis itu hamba mukmin. Hamba tak ada dalam ni. Dan hadis ini Nabi menyebut secara tertib, kena ikut susunan. Mula-mula hamba, dah hamba tak ada. Maka yang kedua, berpuasa berturut-turut 2 bulan. Kalau tak mampu hak ni, baru boleh beri makan pada fakir miskin. Kalau mampu, umur 30, 40, 50. 50 mampu itulah. Mampu kira mampu lagi puasa Ramadan sebulan boleh, 2 bulan pun boleh lah maknanya kena puasa. Kecuali dia uzur sungguh sakit memang tak tahan lah. Hak puasa Ramadan pun ada tinggal kerana sakit, kerana tak tahan. Gastrik itu ini. Itu qada sehari je. Ni kerana bersetubuh, kena 2 bulan berturut-turut. Takdir kata hari yang ke 27, hari yang ke 2 bulan 60 hari ada. Hari yang ke 57 ia buka. Tak jadi selalu kafarah ni, kena ulang balik satu semula. Jangan main macam orang kena sakit TB, makan ubat mula-mula 60 hari, lepas tu 6 bulan. Hak 60 hari ni tak boleh tinggal sehari. Jadi hak liar tu doktor suruh makan di hospital, di klinik. Sebab aku tak makan. Kalau kita tinggal sehari, kena ulang balik. Kira hari pertama pula, dia kira koma tu dah mati. Begitu juga kafarah puasa ni kerana jima' di bulan Ramadan. Kena berturut-turut biar cukup 2 bulan. Tanya pula dah puang lagu mana? Puang lagu mana? Kena juga ke dah? Saya kebetulan satu hari dalam kereta dengar radio soal jawab agama. Ada seorang ustaz. Dia cerita berkenaan dengan perkara ini. Jadi kebetulan ada seorang telefon, dia tanya, orang puang kena juga tak? Kena orang lelaki je? Ustaz ni jawab, dia kata kena belaka lah. Kalau kena lelaki saja dah adil. Dia kata begitu begini, begitu gini. Ada orang telefon pula, hello Ustaz, dah orang puang nak puasa betul-betul lah, mana 2 bulan dia mari hit. Pucat kacil Ustaz kita nak jawab lah. Salah jawab. Jangan main. Maka hukuman ini Islam menetapkan lelaki sahaja. Ada benda yang Islam tetap pada lelaki saja. Banyaklah, antaranya kafarah ni. Sebab dia ketua keluarga. Dia kena kontrol dan kawal. Puan nak pun dia ketua kan. Kena tu lah. Kalau dia setuju juga, ya kena. Puan kena sehari je. Banyak kena lelaki saja. Kahwin, masa kahwin tu ialah bayar mas kahwin lelaki ke puan? Kedua-dua. Dah, lelaki saja je. Ada benda yang lelaki saja kena banyak dalam hukum ni. Dia akan bertemu dari semasa ke semasa. Termasuk dalam kafarah ni. Kerana ada dalil, tak bolehlah kita nak kata begitu. Kerana bersetubuh, termasuklah dalam kitab-kitab fiqh dia sebut
Bersetubuh melalui kemaluan belakang pun isteri dia bersetubuh di kemaluan belakang tubuh pun kena puasa 2 bulan betul-betul juga, bukan depan sajalah. Begitu juga dengan kalau dia bersetubuh dengan binatang ternakan dia, lembu, apa lagi, kuda, kambing. Ini pun dosa besar juga dalam Islam. Pun kena puasa berturut-turut juga 2 bulan. Masuk dalam kategori itu juga. Kecuali dia uzur. Ni tak kena. Dia uzur. Buka puasa kerana sakit. Tak tahan gastrik. Buka puasa. Kumilang makan nasi dah. Buka puasa dah, makan dah, uzur, mari orang rumah telajak, maka hak ni pun tak kena qada sehari je, okay, sebab dia dalam keadaan uzur. Ataupun dia musafir, dia boleh berbuka dan dia pun sudah berbuka. Okay. Dia tanya pula, bagaimana ustaz ni kalau acap kali berlaku? Lesah pula. Acap kali berlaku. Maka jika sekiranya dalam satu hari berlaku 3 kali, bulan puasa nak sangat 3 kali sehari, pagi, tengah hari, petang, lagu mana? Kena kafarah sekali juga, 2 bulan puasa berturut-turut. Daklah kena 3 kali, jadi 6 bulan dak sekali je 2 bulan. Kecuali dia melakukan jima dan persetubuhan ini dengan isteri dia, ataupun dia berzina pun kena. Berzina, bukan isteri dia pun berzina, lagilah berdosa. Kafarah ni kena juga. Bila dia insaf, dia kena laksana. Takdir kata 2 hari dalam bulan puasa dia melakukan hal yang demikian. Hari ni sehari, selang 2-3 hari pula berlaku pula. Maka kalau banyak hari, 1 hari 1 kafarah. 2 bulan berturut-turut. 2 hari jadi 4 bulan. Lepas 2 bulan tu je boleh berhenti lah. Lepas tu start pula 1 bulan. Hingga sampai 60 hari. Kalau berlaku 5 kali. 5 kali 2 bulan, 10 bulan. Begitulah seterusnya. Masa puasa bulan Ramadan, tengoklah biar jangan jadi sampai situ. Tak sah bersambung dengan Ramadan tu, tak jadi. Ramadan tu wajib suku. Ni main start bulan Syaban. Sebulan, lepas Syaban, Ramadan sebulan. Tak jadi. Kena ambil Rejab, tak apa. Habis Syaban, ya. Okay. Begitulah hukum yang ditetapkan oleh Allah. Dia nak taubat, ya bagus. Dan dia kena laksana kafarah ni. Selepas dia laksana kafarah, kena taubat sungguh-sungguh pula pada Allah. Dan kena ganti. Kalau dia puasa dah begitu, tak payah gantilah. Hak puang je. Hak puang, ganti sehari sahaja. Sedaplah hak puang. Okay. Ada tepat orang puang sedap, ada tepat orang puang berat. Begitulah Islam meletakkan hukum kena pada tempatnya. Keadilan dalam Islam ini, al-adlu fil Islam, adil dalam Islam ni, al-adalah dalam Islam ni, para ulama kata wad'u syai' fi mawdi'ihi. Kita meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Hukum-hukum Allah itu kena pada tempatnya. Itulah adil. Dalam pusaka laki 2, puan 1. Adil lah tu. Yang kata tak adil. Dalam memberi nafkah pada anak-anak, tengoklah. Tak semestinya kena sama. Hak puan kena beli tudung, hak laki beli piyah. Tudung 60 riyal selah, piyah 5 riyal je. Tak adil tu, kena beli tudung belaka dua-dua. Tu bukan adil lah tu. Okey. Keadilan ni meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Kalau Islam tetap begitu, begitulah yang mesti kita kena junjung ketetapan yang ditetapkan oleh Allah
dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga apa yang kita dengar ni menambahkan kefahaman pada kita, dan kalau ada orang tanya, kita boleh bagi tahu pula pada sahabat-sahabat kita. Walaupun perkara ini perkara asas, tetapi sebahagian orang dia tak tahu. Sebahagian orang tak tahu. Sekadar itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.